Okey, jadi Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan belajar pula tentang kitar haid, okey, ataupun kitaran haid. Okey, jadi kitaran haid ni dia cuma akan berlaku dekat untuk wanita sahaja ataupun perempuan, okey, obviously. Jadi kitaran haid ni dia akan berlaku hanya pada wanita sahaja dan dia berlaku pada sekali dalam sebulan, iaitu setiap 28 hari. Okey, itu adalah kitaran haid. So, maksudnya dia akan terjadi lepas 28 kali 28 hari, dia akan berlaku sekali dalam sebulan. So, setiap 28 hari. So, dia cuma akan berlaku apabila perempuan tersebut sudah mencapai akil balik. Okey, maksudnya cikgu dah ajarkan apa maksud akil balik. So, akil balik itu adalah bila badan sudah matang untuk menghasilkan sel-sel sel-sel peranakan, contohnya macam ovum. Okey, so bila badan sudah boleh menghasilkan ovum, apabila akil balik, barulah kitaran haid akan berlaku. Okey, so dia berlaku dalam 28 hari, sekali dalam sebulan. So soalan ni dia akan tanya selalunya dalam soalan objektif. Okey, so benda ni dikawal oleh hormon. Okay, so benda ni dikawal oleh hormon, selalunya dikawal oleh hormon kita, selalunya yang dibebaskan oleh otak lah, okey, dibebaskan oleh sistem endokrin yang dikawal oleh otak perempuan. Okey, jadi selepas berlakunya haid, okey, pembinaan semula dinding uterus yang lembut, tebal dan kaya dengan salur darah. So maksudnya semasa kitaran haid berlaku, okey, so dinding uterus dia akan jadi rapuh, dia akan hancur dan keluar dalam bentuk darah. Okey, so dia akan berlaku sekali dalam sebulan. So selepas 28 hari akan berlaku lagi, dinding uterus akan hancur lagi dan dia akan keluar melalui dalam bentuk darah. Dan dia akan bina lagi semula dinding uterus dan dia akan keluar lagi dalam bentuk darah, bina lagi dinding uterus dan keluar lagi dalam bentuk darah. So setiap 28 hari. Okay, so kamu kena ingat benda ni kadang-kadang dia akan masuk dalam objektif. Okay, so masa pembinaan dinding uterus, okay, selepas dia sudah hancur dan keluar dalam bentuk darah, semasa pembinaan dinding uterus dia akan berlakunya ovulasi. So ovulasi tu di mana berlakunya penghasilan ovum untuk wanita. Okay, so selalunya bila dia sudah hancurkan dinding uterus dan dia bina semula dinding uterus, dia akan menghasilkan ovum. So bila dalam masa 28 hari, dia akan hancur balik dalam bentuk darah. Okay, so proses ovulasi selalunya berlaku pada hari yang pertama apabila dinding uterus sudah dibaik semula, okay, sudah dibina semula. Jadi ni adalah kitaran haid. Okay, dalam 28 hari dia akan bina semula dinding. Okay, dia akan bina semula dinding uterus dan akan berlaku proses ovulasi. Okay, so ni adalah uterus wanita. So selepas 28 hari dia akan bina semula. Okay, dia akan bina semula dinding uterus. Okay, dinding uterus yang dekat sini supaya boleh berlaku lagi proses ovulasi pada hari yang pertama. Okay, dan dia akan keluar lagi dan dia akan berdarah. Okay, dan dia akan bina lagi pada hari yang pertama untuk proses ovulasi. So ini adalah kitaran. Okay, dia akan berlaku setiap sekali dalam sebulan, sekali dalam 28 hari. Okay, 28 hari. Jadi kalau kamu tengok sini, okay, kalau kamu tengok sini, pada hari yang 1 hingga ke-5 adalah fasa haid. Okay, itu adalah fasa haid. Jadi kamu kena tahulah, nanti kita akan bincanglah apa tu fasa haid. Dan pada hari yang ke-6, okay, hingga hari ke-10 dan 11 adalah fasa pemulihan. Okay, so fasa pemulihan di mana dinding uterus bina semula lah.
Okay. Dan di sini adalah 12 hingga 16 hari adalah fasa subur ataupun pengovulan. Okay. Pengovulan. So pengovulan ni maksudnya dia menghasilkan ovum, okay, untuk proses persenyawaan. Jadi yang ni pula adalah fasa prahaid. Okay, so itu adalah fasa prahaid. Nanti kita akan bincanglah satu per satu. Okay, so yang kamu kena hafal sini adalah ada 4 fasa kitar haid yang kamu kena tahu. So soalan macam ni, panjang lebar macam ni, kadang-kadang mereka akan tanya dalam soalan subjektif. Okay, jadi kamu kena hafal sebab markah dia banyak juga, 2 markah, 3 markah. Okay, kalau tidak, dia akan tanya dalam soalan objektif. Dia akan bagi 1, 2, 3 dan juga 4. Dan dia akan tanyalah A, B, C, D. Mana satukah kitaran haid? Contoh. Okay, jadi kalau dia, jadi kita akan bincang apakah 4 fasa kitar haid. Okay, so kita tengok dulu yang pertama. Okay, pertama adalah fasa haid. Okay. So, pertama adalah fasa haid dekat sini. Sini adalah fasa haid. Okay. Sini adalah fasa haid daripada hari pertama hingga hari kelima. So, lapisan dinding uterus bersama salur darah terluluh dan tersingkir keluar bersama ovum yang tidak senyawa. So, masa haid ni akan berlaku masa haid ni, fasa haid, berlaku haid lah. Maksudnya darah akan keluar. Okay? So darah akan keluar sekali dengan ovum. Okay? Sekali dengan ovum yang tidak tersenyawa. Okay? Sekali dengan ovum yang tidak tersenyawa. Sel yang untuk peranakan, iaitu sel paling besar dalam tubuh wanita. Jadi so ovum ni, ovum dah pula. Fasa haid ni adalah di mana berlaku haid, iaitu hari 1 hingga hari 5 keluar darah. Jadi kita tengok pula fasa pemulihan. Okay, so fasa pemulihan adalah yang kedua kamu kena tahu. So fasa pemulihan adalah hari 6 hingga ke-11. Okay, 6 hingga ke-11. Ini adalah fasa pemulihan. Okay, so fasa pemulihan, dinding uterus mula dibaiki dan menebal. Salur darah terbentuk dalam lapisan uterus, pembentukan dan kematangan ovum berlaku dalam ovari. Okay, so kalau kamu tengok sini pada hari 6 hingga 11, dinding uterus mula dibina dan menebal. Okay, so dinding uterus dekat sini dia akan mula dibina semula, kan dia hancur masa proses pendarahan. Okay, dekat sini dia hancur proses pendarahan. Jadi dia akan bina semula bahagian dinding ni, okay, dan salur darah mula terbentuk. Okay, salur darah mula terbentuk sebab dia sudah hancur masa haid. Okay, so sekarang kita akan tengok pula fasa subur. Okay, fasa subur ataupun fasa pengovulan. So nama dia pun senang kamu hafal. Maksudnya, okay, minta maaf. Maksudnya masa pengovulan ni, ovum akan dihasilkan. Nama dia pun sudah pengovulan, ovum fasa subur. So ovum akan dihasilkan masa ini. So kamu kena tengoklah hari 12 hingga 16. Okay, 12 hingga 16. Dan pada hari ke-14 selalunya ovum akan dibebaskan. Okay, so kamu tengok sini ovum, okay, akan dibebaskan pada hari yang ke-14. So ovum akan dibebaskan pada hari ke-14. Ovum iaitu sel peranakan untuk wanita. Okay? Jadi kamu akan tengok dinding uterus dan salur darah terus berkembang, persenyawaan mungkin berlaku. Okay, jadi kalau kamu tengok sini, masa hari 12 hingga 16 adalah fasa subur atau pengovulan, di mana ovum akan dibebaskan daripada ovari. Okay. Selanjutnya pada hari yang ke-14, ovum akan dibebaskan. So, dinding uterus ini dia akan menebal dan mungkin persenyawaan mungkin akan berlaku. So, ini adalah fasa subur. So, persenyawaan mungkin akan berlaku dan mungkin bila akan berlaku nanti akan ada embryo, akan ada fetus dan juga baby.
Okey, jadi ini adalah proses persenyawaan berlaku pada hari 12 hingga 14 boleh terjadi. So kita akan tengok fasa berhaid iaitu fasa keempat. Fasa terakhir yang kamu kena tahu iaitu pada hari 17 hingga 28. So kamu tengok 17 hingga 28 ini adalah fasa berhaid. Okey, ini adalah fasa berhaid. 17 hingga 28 adalah fasa berhaid. Okey, so kita tengok. Fasa berhaid adalah lapisan dinding uterus menebal dan kaya dengan salur darah sebagai persediaan untuk penempelan embrio jika persenyawaan berlaku. Jika tidak, persenyawaan kita haid akan berulang semula. Jadi kalau kamu tengok sini, kan sini adalah proses subur. So contohnya kalau berlaku persenyawaan antara ovum dan juga sperma, so dinding uterus akan menebal. Sebab contohnya bila berlaku persenyawaan dekat fallopian tube, dia akan pergi ke bahagian dinding uterus dan dia akan melekat. Sanalah embrio akan terjadi, fetus akan terjadi, baby pun akan membesar. Okay? So dekat bahagian perhaid ni, uterus akan menebal supaya contohnya bila berlaku persenyawaan dia boleh melekat dekat dinding uterus. Okay, tapi contohnya kalau tidak berlaku persenyawaan, maksudnya kitaran haid akan berlaku balik. So hari 1 hingga hari 5 dia akan berdarah semula. Okay, so itu adalah perhaid. Itu adalah fasa-fasa yang kamu perlu tahu untuk kitaran haid supaya kamu boleh jawab soalan dalam peperiksaan nanti. Okay, so bila tidak berlaku persenyawaan, akan berlaku lagi balik kitaran haid akan berdarah semula. Okay, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan tentang 4 fasa kitaran haid yang kamu perlu tahu untuk jawab soalan-soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okay, jadi kita akan tengok pula video yang seterusnya dan cikgu akan bagi kamu latihan untuk bab ni. Okay, jadi seperti biasa kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.